Baik, bertemu kembali dalam Pulsone SY di Rentap Duka. Tajuk kepada anda yang mungkin baru membuka siaran kami di saluran berita ATM dan juga di TV1 masih lagi berbincang berkenaan dengan tajuk di Rentap Duka berkenaan dengan soal anak-anak yatim ini kehilangan ibu bapa akibat pandemik COVID-19. Baik, saya nak kembali semula kepada Puan Wan sendiri. Tadi kita dah kongsi banyak peranan JKM dan sebagainya. Kita ingin tahu pula inisiatif lain JKM. Saya difahamkan ada rumah kanak-kanak ataupun dipanggil sebagai RKK ini. Jadi kita nak tahu suatu Malaysia ini ada berapa penempatan yang di bawah JKM yang perlu kita semua tahu. Sebenarnya memang banyak gerakan dan juga bantuan yang telah pun diberikan kepada mereka yang memerlukan ini. Okey, untuk makluman Hafiz dengan Zahira di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kalau Hafiz dan Zahira perasan 2 minggu lepas, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui kementerian kita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengumumkan di mana kalau ikut berdasarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada 38 institusi, institusi kanak-kanak sebenarnya. Tapi untuk bagi kes-kes yang kita berikan, kita selamatkan kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa atau penjaga semasa COVID ni, dan juga kanak-kanak yang tiada pengawasan sekiranya ibu bapa dikuarantinkan. Ibu bapa positif, anak tinggal di rumah, so tidak ada orang yang menjaga. Jadi kita telah menyediakan 7 institusi kanak-kanak yang akan dihantar, kanak-kanak akan dihantar di situ sekiranya ada kes yang dirujuk kepada kita, iaitu di rumah kanak-kanak Pokok Sena di Kedah. Kita juga ada rumah budak lelaki di Melaka, rumah kanak-kanak mini di Kelantan, dan di Taman Seri Puteri Batu Gajah, Perak, dan kita juga ada di Taman Seri Puteri Ceras Kuala Lumpur, dan satu Taman Seri Puteri di Sabah dan satu Taman Seri Puteri di Sarawak lah. So 7 institusi ini adalah institusi yang kita sediakan kemudahan untuk membawa kes kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa atau penjaga yang tidak ada waris, dan keduanya adalah yang sekiranya ibu bapa dikuarantinkan, tidak ada orang jaga. So tetapi kanak-kanak ini adalah kanak-kanak yang telah disahkan negatif oleh KKM lah, oleh pihak kesihatan. Maknanya ada perlu jalani saringan jugalah kan. Jadi kalau kita nak kembali semula kepada Profesor Datuk, kan tadi saya ada gantungkan soalan kepada Profesor berkenaan dengan pentingnya untuk mereka faham di luar sana bagaimana untuk menangani, untuk memberitahu kepada anak-anak yang kehilangan ibu bapa ataupun penjaga akibat COVID-19. Mungkin Datuk, Profesor Datuk juga ada penjelasannya. Bagaimana untuk menerangkan kepada mereka, Datuk? Okey, kita tengok kepada klien kita itu ataupun anak yang kehilangan bapa dan sebagainya. Dalam kes yang macam ni kita ambil kalau satu kes di mana anak itu seorang kanak-kanak yang kalau kanak-kanak tahapnya dia punya pemikiran dia masih lagi pada peringkat pre-operational, pra-operational, bermakna belum lagi fully operational ataupun formal operational. Apabila dia formal, lazimnya apabila dia masuk pada umur 12 tahun tu, awal remaja, dia punya pemikiran dah akil balik, dah formal lah, operational, di mana dia boleh membuat beberapa penakwalan yang tertentu. Okey, di bawah 12 tahun sehingga dalam 7 tahun tu mereka pra-operational, mereka boleh memahami konsep-konsep, tetapi keupayaan untuk nak membuat penakwalan tu masih lagi boleh buat tetapi belum sempurna. Okey, jadi yang kanak-kanak yang 7 tahun ke bawah dan sebagainya tu, mereka pada peringkat operasi asas saja, perasaan dia masih lagi banyak. Okey, perasaan masih banyak. Jadi kita boleh mengambil kaedah ini, iaitu apabila seorang kanak-kanak, seorang pra remaja dan juga awal remaja itu, kita boleh menggunakan pendekatan-pendekatan yang tertentu. Okey. Tetapi apabila kita nak kongsi, kita ada 3 perkara. Yang pertama adalah fakta asas tu, iaitu bapa dia memang dah tak ada. Satu. Baik, yang kedua adalah sebab-sebab kenapa. Okey, supaya anak itu faham. Okey, dan yang ketiganya adalah kita nak bagi juga, kita mesti ada katil, nak bagi buffer dekat dia. Sekiranya apa yang kita sampaikan itu memberi impact, sebab kadang-kadang anak itu dia mempunyai kematangan yang sangat tinggi. Macam Hairani itu kan, ni Hairika tu, dia mempunyai kematangan yang sangat tinggi. Jadi dia pun dah tingkatan 5. Jadi apabila kita explain kepada dia bahawa mak bapaknya meninggal kerana COVID dan sebagainya, dia dapat serap, dia dapat proses, dia membuat takwalan dia, dan okey,
mana dia cepat untuk nak menangani keadaan itu. Okey. Baik, untuk adik dia pula. Adik dia yang remaja, awal remaja lah, umur 12-13 tahun, baru nak membuat penakulan, dia memberi fakta. Okey. Dan fakta itu dikaitkan dengan sebab-sebab. Dia dapat faham. Cuma selepas faham, dia nak meluahkan perasaan. Sebab apa? Sebab dia rasa memang sedih sangat dan sebagainya, dia luah. Jadi luahan ni pun ada peringkat. Ada luahan paling tahap yang tinggi. Ada luahan yang takat nak meluahkan perasaan saja. Ada yang luahan dalam hati dan sebagainya. Okey. Jadi kalau luahan dia sangat kritikal dan sebagainya, bagaimana kita nak menangani keadaan itu. Okey. Dan yang ketiga adalah kanak-kanak kecil yang masih lagi dia boleh menerima fakta, dia faham konsep ada tak ada, konsep hidup mati dan sebagainya. Okey. Macam tadi Hairaka bagi contoh kepada adik dia yang kecil kan, bapa mana mak mana, dia bagi tahu faktanya mak dengan bapa tak ada. Okey. Mak tak balik lagi. Sebab apa? Mak dengan bapa pergi ke syurga. Okey, mak dengan bapa. Jadi dia dapat menerima fakta, kemudian dia dapat buat gambaran, memberi makna bahawa bapa dia sekarang ni ada dekat syurga. Jadi dia pun tahu syurga ni tempat yang terbaik, ganjaran yang terbaik. Jadi bapa dengan mak dia ada dekat syurga. Jadi dia pun dapatlah meredakan perasaan. So dalam konteks ini dia kita makna dia kena pergi perlahan-lahan untuk menerangkan. Itu nombor satu. Dan nombor dua, mereka ini adalah seorang yang sangat rapuh, masih rapuh. Perasaan mereka rapuh, keadaan konsep kendiri mereka rapuh. Di sinilah mereka perlu layanan pendengaran daripada kita. Okey, kita kena layan dia dan kita kena dengar perasaan dia, perasaan yang terganggu. Okey, di dalam konteks inilah. Tetapi saya boleh simpulkan bahawa dia ada dua sebenarnya pendekatan yang kita sedang ada sekarang ni. Macam JKM, alhamdulillah JKM dia mengemukakan protective system. Kita panggil kebajikan protektif. Dia penjagaan, dia protect. Bermakna dia tak nak anak ini terus menerus dalam terganggu oleh peristiwa, oleh trauma ini. Jadi JKM datang selamat, letak dekat satu tempat, dekat RKK, rumah kanak-kanak ataupun rumah budak lelaki, RBL, ataupun dekat Taman Seri Puteri. Dia letak siap-siap supaya budak ini dapat diprotek, dilindungi, dipelihara dengan baik, dan memberi bantuan-bantuan yang sepatutnya. Cuma lagi satu lagi, jenis kebajikan yang kita namakan sebagai kebajikan produktif. Kebajikan produktif ni, yang lain-lain lah, agensi lain itulah. Sebagai contoh yang saya kata tadi, JKM dah memainkan peranan protektif yang baik. Tapi kita ni, NGO ataupun Kementerian Pendidikan di sekolah, sebab budak ni sekolah dekat mana? Katakanlah dia sekolah kebangsaan Seri Port Dickson. Okey, Dejah apa? Dejah 2. Jadi sekolah akan memainkan peranan untuk memberi apa? Productive welfare, memberi bantuan psikologikal, menjaga konsep kendiri dia supaya konsep kendirinya yang tinggi tiba-tiba merudum jatuh. Kemudian peta minda dia daripada positif kepada yang negatif, sedih, terbantut. Okey. Kemudian saudara-saudara yang lain, jiran-jiran, institusi keluarga yang dekat, ipar duai dan sebagainya. Okey. Kita boleh memainkan productive welfare dekat situ ataupun kebajikan produktif. JKM dah bagus, alhamdulillah. Dia dah main protective welfare. Ya, Datuk, saya bukan nak mencelah Datuk lah, tapi saya tahu jawapan Datuk masih lagi panjang. Cuma bila Datuk menyebut berkenaan dengan peranan jiran ataupun institusi kekeluargaan lain ini, jiran, sahabat handai, ipar duai sebagainya, saya nak kembali semula kepada Puan Wan ni berkenaan dengan peranan masyarakat. Tadi kita tengok, kita tayangkan kepada anda gambar-gambar JKM memberi baku makanan, bantuan-bantuan sepatutnya kepada mereka yang memerlukan. Soalnya masyarakat yang ada di sekeliling ini, kadang-kadang ada yang membantu, itu bagus, tapi kita tak tahu nak bantu itu dari segi apa. Mungkin dari sudut pandang JKM sendiri, apa sebenarnya yang diperlukan dan juga tanggungjawab masyarakat sekeliling ini? Okey, terima kasih Hafiz. Okey, dari segi dalam menguruskan hal ehwal kanak-kanak ni, terutamanya kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa ataupun kanak-kanak yang ibu bapa di kuarantin, sebenarnya kita memerlukan dari segi perhatian ataupun komitmen daripada jiran-jiran tetangga, saudara mara, kerana kanak-kanak ini kalau dia negatif tidak menjadi masalah, ya. Dan saya mengambil contoh di taman perumahan saya sendiri, di mana banyak kes
penjaga ataupun ibu bapa yang positif COVID. Tetapi disebabkan dalam kumpulan tu ada WhatsApp group dalam taman berkenaan, so jiran-jiran saling membantu bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan menyediakan makan minum kepada kanak-kanak berkenaan dan mengambil tahu tentang kanak-kanak berkenaan. Dan bagi yang ibu bapa yang kehilangan ibu bapa, saudara mara. Saudara mara kita akan melihat kepada peranan yang perlu dimainkan oleh saudara mara, dan sekiranya tidak ada waris ataupun tidak ada penjaga yang hendak menjaga kanak-kanak tersebut, pihak komuniti bolehlah membuat panggilan talian melalui talian kasih kita 15999 yang beroperasi 24 jam, dan dalam masa yang sama di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah kita ada 105 pejabat kebajikan masyarakat daerah dan pegawai-pegawai kita ada di sana untuk membantu. Tapi dari segi mengatasi isu-isu ni, saya melihat bahawa sumbangan masyarakat, sumbangan komuniti perlu mainkan peranan selain daripada NGOs dan juga aktivis yang ada di luar sana dalam membantu kanak-kanak inilah dalam menguruskan kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa sebab emosi mereka tak stabil, dan itu memerlukan sokongan daripada pihak-pihak luar lah selain daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, kalau kita saksikan inilah contoh antara keprihatinan masyarakat untuk bantu, tak kira siapa pun latar belakang agama, kaum, warna kulit, warna rambut sekalipun, kita bantu. Mana yang kita nampak dan kita lihat, inilah orang kata semangat perpaduan, apatah lagi sekarang ni dalam bulan kebangsaan dan juga menuju ke Hari Malaysia. Inilah kita sama-sama bantu pihak JKM. Kalau kita nak mengharapkan, bukanlah kita tak boleh mengharapkan JKM, tapi cakupannya terlalu luas, Puan, untuk kita bantu. Mungkin dari segi sudut lain, kalaulah kata saya nak membantu ini, apa sebenarnya yang saya boleh bagikan kepada mereka dari segi soal makanan macam mana? Sebab kita faham dalam keterbatasan COVID ini, nak jumpa orang ni bukan sesuka hati. Bagaimana Puan pandangannya? Okey, kalau sekiranya adalah masyarakat yang ingin membantu golongan-golongan ni, sebab berdasarkan pada rekod kita sekarang ni, yang datang untuk bantuan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi kes-kes yang kehilangan ibu bapa ni setakat ni masih lagi rendah lah. Tetapi kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita bekerjasama dengan Kesihatan, Kementerian Kesihatan, kerana berdasarkan kepada seperti mana Datuk sebut tadi, di dalam macam pendidikan dia ada sekolah, jadi agak mudah dia untuk mendapatkan rekod di mana sehingga kinilah, sehingga Ogos saya dimaklumkan ada 3,113 pelajar-pelajar sekolah yang kehilangan ibu atau kehilangan bapa atau kehilangan penjaga dalam masa tempoh COVID ni. Jadi kita akan melihat, kita akan bekerjasama, dan mana-mana kanak-kanak yang tidak ada penjaga, seperti mana saya katakan tadi, kita akan menggunakan dua kaedah, sama ada melalui perintah mahkamah di bawah Akta Kanak-kanak kita, ataupun seperti mana kes adik Harika tadi, kita kenal pasti ibu nenek, kakak atau abang yang telah dewasa, dan juga saudara mara, dan kita memberi bantuan kewangan setiap bulan. Sebab bantuan kewangan boleh diberi secara one off ataupun secara bulanan, dan bagi masyarakat yang nak menyumbang, kita boleh masyarakat boleh menghubungi talian kasih dan 15999, dan dalam masa yang sama boleh ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah, di mana bolehlah untuk menyampaikan sumbangan dan sebagainya kepada golongan kanak-kanak yang memerlukan ni lah. Ini adalah antara yang inisiatif yang telah pun dilakukan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada masyarakat ataupun anak-anak ataupun keluarga yang kehilangan ahli keluarga akibat COVID-19. Jadi kalau boleh, bila kita cakap berkenaan dengan masyarakat ni, saya juga ingin kembali kepada Profesor Datuk untuk mungkin ada sedikit pesanan-pesanan yang ingin diberikan oleh Datuk berkenaan dengan apabila masyarakat ingin membantu, mereka rasakan apa yang mereka perkatakan atau lakukan itu sudah cukup baik, tetapi ianya sebenarnya memberi kesan yang agak kurang baik kepada mereka yang terkesan dengan COVID-19 ni. Macam mana, Prof? Okey, bagus soalan tu. Kepada yang nak membantu, kita kena ingat macam saya NGO, saya masyarakat, ahli masyarakat nak membantu. Okey. Baik, dalam membantu kita kena memahami ada 3 layer. Yang pertama yang paling dekat dengan dasar dan undang-undang untuk nak mengurus isu-isu ini ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, sebab itu Noraida kata tadi nak tolong budak dan sebagainya kena tunggu perintah mahkamah dan sebagainya. Sebab itu ada undang-undangnya. Okey. Baik, yang tengah, yang kedua
adalah NGO yang nak tolong kanak-kanak. Okey, kalau dapat perintah kanak-kanak, okey, alhamdulillah. Tetapi nak dapat perintah lama. Okey, mungkin mengambil masa lah. Nak kata lama tidaklah, mungkin mengambil masa. Tapi budak-budak kena ditolong segera. Di sinilah kena adanya NGO. NGO ada banyak sebenarnya, tetapi NGO ini kenalah memahami bahawa mereka patut menolong JKM berasaskan kepada peraturan yang ada. Tetapi sekiranya mereka nak juga tolong, boleh tolong, tak ada masalah. Tetapi tolong dalam keadaan niat mereka tu. Mereka ni semuanya sangat bagus. NGO ni kerja mereka, passion mereka sangat tinggi. Iltizam mereka sangat tinggi, motivasi sangat tinggi. Jadi cuba tolong di dalam konteks yang mana mereka boleh tolong. Okey. Dan yang ketiganya adalah golongan rakyat yang biasa ni. Yang ramai yang nak tolong. Tetapi mereka nak tolong tak boleh. Kadang-kadang mereka nak tunggu dalam WhatsApp ni. Barulah ada nak tolong dan sebagainya. Bila ada kan. Ini masyarakat yang banyak ni. Yang kadang-kadang komplain banyak pun, yang inilah dia. Yang ketiga. Okey. Dia akan bercerita banyaklah. JKM tak betul, kerajaan tak betul, menteri tak betul, semuanya tak betul. Okey. NGO akan cuba nak mempertahankan. Kadang-kadang NGO ni pun ada juga. Kalau agenda dia, agenda yang nak mencari nama dan juga mencari dia punya mileage, dia pun akan ikut juga netizen. Sebab netizen ni ramai. Kan? Jadi ini masalahnya. So kesimpulannya ialah kita kena memahami bahawa JKM membuat kerja mengikut kepada garis panduan. NGO ni lah, pada saya NGO adalah penghubung antara JKM dengan masyarakat yang nak menyumbang. Okay, jadilah, jom kita jadi NGO yang betul-betul nak menolong supaya apabila kita tolong, kita tahu. Kebanyakan mereka ni dah berdaftar dengan JKM dan mereka tahu macam mana JKM menjalankan kerja dan sebagainya. Di sinilah mereka kena ada kreativiti sendiri, how to go about. Tak? Dengan isu yang ada, contohnya isu hari ni kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa. Hari ni Noraida cakap dah sampai 3,000 pelajar. Memang saya yakin figure dia dah makin meningkat. So kita kena tahu 3,000 pelajar ni memerlukan bantuan. Jadi NGO yang nak menjaga kebajikan kanak-kanak ni, jom kita bantu. Macam mana cara nak membantu? Okey, sebenarnya mereka dah faham, dah mahir sangat-sangat bagaimana nak membantu pelajar kanak-kanak ini. Okey, dan jadilah penghubung daripada ahli-ahli masyarakat, sebab mereka ni dapat banyak bantuan dana daripada masyarakat yang nak menolong. Di luar sana pun ada banyak. Saya boleh katakan 80% adalah penjumbang yang positif, yang produktif. 80% masyarakat kita very very good. Okey, hanya 20% saja yang duduk diam ataupun yang tak berapa ni sangatlah. So ini dia punya link dia. Peranan NGO adalah sangat penting, tetapi NGO kena memahami tugas JKM di mana kanak-kanak itu dijaga secara sah oleh negara kerana dia ada dasar kanak-kanak, dia ada pelan tindakan nak membantu kanak-kanak dan juga ada macam-macam program sehingga ada dipanggil BKK, bantuan kanak-kanak dan sebagainya. Okey, kita lah nak kena link. Itulah jawapannya. Ya. Itu dia. Baik, terima kasih Prof. Saya fikir jawapan Prof daripada awal tadi memang dapat merumuskan segala perbincangan. Sekali lagi, insya-Allah kita akan ada siri kedua. Mungkin kita akan panggil Datuk lagi sekali di studio untuk kita bincang lanjut. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cikdin, pakar psikologi dan kaunseling Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Ya, tapi kita belum habis lagi. Kita nak kembali pula kepada Puan Wan. Kalau kita nak bagi di minit-minit terakhir ini untuk kita rumuskan dalam soal jangka panjang kehidupan anak yatim ini sebagainya. Kita faham ada isu selain pada COVID ini, eksploitasi kepada anak-anak yatim juga berlaku. Ini antara perhatian yang perlu diberikan. Mungkin Puan, di minit terakhir ini, bingkai terakhir ini, apa pesanan kepada kita semua supaya kita faham tentang kebajikan mereka ini? Okey, dari segi bila Hafiz sebutkan eksploitasi kanak-kanak ada kita melihat perkara ini memang ada digunakan isu kanak-kanak untuk memohon sumbangan dan sebagainya. Tapi saya nak menasihatkanlah kepada masyarakat di luar sana, sekiranya sumbangan itu dimohon oleh pihak NGOs ataupun pusat jagaan dan sebagainya, sila membuat semakan terlebih dahulu sebab kita dalam membuat pengoperasian NGOs, dia perlu berdaftar dengan Jabatan Pendaftar Pertubuhan. Kemudian untuk menjalankan satu-satu pusat jagaan, dia perlu berdaftar di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. So melalui portal JKM pun publik boleh tengok dari segi senarai NGOs yang telah beroperasi secara sah.
So di sini saya nasihatlah kepada masyarakat untuk membuat sumbangan pada saluran-saluran yang betul dan juga membantu agensi kerajaan dalam menangani isu kanak-kanak yang tidak ada pengawasan dan juga kehilangan ibu bapa ni, kerana sesuatu masalah kanak-kanak itu tidak semestinya diselesaikan melalui perintah mahkamah dan sebagainya. Dia memerlukan komitmen daripada semua pihak dan saya rasa gabungan ketiga individu-individu ataupun agensi-agensi kerajaan swasta dan aktivis-aktivis yang ada di Malaysia ini, NGOs, saya percaya isu kanak-kanak ini dapat diatasi dengan baik dan juga dapat memberikan kesejahteraan kepada kanak-kanak keseluruhan. InsyaAllah. InsyaAllah. Orang kata hulurkan tangan ringankan beban Menjadi dan mata apa yang dan telinga. betul. Yang paling penting sekali hubungilah talian 15999 sekiranya anda ada maklumat berkaitan dengan apa juga isu berkaitan dengan anak, keluarga dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada Puan Wan Noraidah Wan Muhammad Zin, Pengarah Bahagian Kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Terima kasih Puan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dan kepada anda, terima kasih kerana setia bersama kami dalam tempoh 1 jam ini membincangkan tajuk Direntap Duka ini, insyaAllah. Dan kita mengharapkan supaya ini memberi pengajaran kepada kita semua dan menganggap bahawa dugaan ini perlu kita harungi bersama-sama, insyaAllah. InsyaAllah kehidupan di dunia ini adalah satu perjalanan yang penuh dengan ujian. Sama-sama kita menadah doa untuk menadah bahagia sebagai keluarga Malaysia. Betul. Terima kasih penonton. Saya Hafiz Dosen. Saya tinggalkan kepada anda dengan lagu warisan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Assalamualaikum dan jaga diri. Bye-bye.